Hai, Assalamualaikum. Okey, jumpa cikgu lagi ya untuk sains tahun 1. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu sihat ya. Cikgu macam biasalah. Tapi cikgu tak berapa sihat ya. Kalau ada gangguan cikgu terbatuk ke apa, jangan marah ya. Okey, sebelum kita teruskan tajuk untuk hari ini, cikgu nak minta kamu subscribe, komen, like dan share ya. Kalau boleh untuk YouTube cikgu. Paling tidak pun kamu subscribe pun tak apalah. Kalau nak like pun alhamdulillah, terima kasih. Okey, bagi yang dah subscribe tu cikgu ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Baik, untuk tajuk hari ini kita akan sambung sikit berkaitan penyerapan. Okey, iaitu kepentingan objek menyerap air dan juga kepentingan objek yang tidak menyerap air. Kita dah belajar penyerapan. Jadi okey, ada penyerapan ni ada yang kepentingan dia sendiri ya. Senang cerita macam ni, ada kebaikan dia. Okey, kenapa perlu ada objek yang dapat menyerap air dan kenapa perlu juga ada objek atau bahan yang tidak menyerap air. Baik, kamu masih ingat lagi tak? Bahan atau objek yang menyerap air. Kemudian yang tidak menyerap air. Boleh ingat lagi tak? Tuala, kita belajar kan? Tisu, sapu tangan. Yang tak menyerap air, apa? Okey. Pinggan, sudu dan sebagainya. Baik, tetapi berkaitan dengan kepentingan menyerap air ni, ada juga beberapa objek yang dia digunakan. Pentingnya dia supaya tidak menyerap air. Maknanya kita kepentingan untuk diri kita. Macam tu. Tak apalah. Jangan pening-pening. Kan kamu pening, cikgu pun pening. Okey, kita tengok video nanti. Kamu akan faham lah. Okey, baik. Yang pertama sekali kita akan tengok kepentingan objek menyerap air. Jadi bahan atau objek yang boleh menyerap air macam cikgu sebut tadi, tuala. Kan? Ingat kan? Ingat lagi tak? Ke dah lupa dah? Jadi apa kepentingan objek-objek ni bila dia dapat menyerap air? Dia mesti pentingnya dia. Kalau tak ada dia, mak dia rugilah, tak boleh lah mak dia. Okey, apa dia? Yang pertama kita tengok. Ini yang biasa ada kat rumah ya. Okey, ni apa ni? Siapa tahu? Teka. Senang. Yang ini mop kan? Tahu mop? Mop ni termasuk dalam objek yang kepentingan mop ni dalam menyerap air. Okey, apa dia kepentingan dia? Okey, yang paling utama sekali, kalau berkaitan dengan mop ni adalah bila air tumpah dekat lantai, biasanya kita akan guna mop untuk mengelap. Okey, sebab apa? Mop ni diperbuat daripada bahan yang boleh menyerap air. Jadi kalau ada air tumpah kat lantai tu, memang biasanya kita lap. Kalau air yang banyak lah, biasa kita mop lah, senang kan. Dan satu lagi, mop pun boleh juga kalau kita nak lap rumah, ada kotor dan sebagainya. Tapi mop tu tak perlu terlalu basah lah. Okey, jadi ini adalah objek yang ada kepentingan. Okey, objek menyerap air yang penting ya. Memang ada kat rumah lah, cikgu rasa hampir semua rumah ada mop kan. Okey, baik. Baik, yang ini apa pula ni? Ini pun sama macam mop tadi. Memang cikgu kata ini memang semua rumah ada lah ni. Semua rumah ada, iaitu tuala. Apa pentingnya tuala ni? Kenapa setiap rumah kena ada tuala? Untuk apa cikgu? Cikgu rasa kamu tahu kan untuk apa? Kenapa kita perlukan tuala? Untuk apa agaknya? Ini dia, untuk menyerap air, untuk mengeringkan badan selepas mandi. Jaranglah kan orang guna kain selain daripada tuala. Kalau kita lepas mandi, memang kita akan gunakan tuala untuk mengeringkan badan kita. Ataupun mengeringkan rambut. Mandi untuk mengeringkan rambut, untuk mengeringkan badan. Jadi kita guna tuala. Jadi itulah kepentingan objek ni, kepentingan tuala ni. Memang macam cikgu cakap tadi lah, memang semua rumah ada tuala kan. Sebab penting, sebab kita mandi, setiap hari kita mandi.
Okey, jadi tuala ni dia dapat menyerap air untuk mengeringkan badan selepas mandi. Okey, kita tengok objek atau bahan seterusnya. Cuba teka. Cantik. Warna merah jambu. Ada bentuk love-love lagi. Apa ni? Dia lembut-lembut juga. Dia macam seakan-akan tuala juga. Tapi ada juga yang bukan dibuat pada bukan macam tuala tapi dia kecil. Okey, dia punya clue dia kecil. Boleh teka tak? Boleh teka tak? Pandai. Okey, ini adalah sapu tangan. Okey, ini adalah sapu tangan. Sapu tangan yang kecil tu yang boleh kita letakkan dalam poket, okey, ataupun dalam beg dan sebagainya. Apa pula kepentingan sapu tangan ni? Okey, apa kepentingan sapu tangan? Kenapa kita perlukan sapu tangan? Okey, sapu tangan biasanya kita gunakan untuk mengeluh pula cikgu ni. Mengelak peluh selepas membuat kerja. Ataupun kalau kita terkena panas ke dan sebagainya. Okey, kita gunakan sapu tangan. Dan kalau kamu ingat lagi sebelum ni masa kita bersemuka dekat sekolah, kita gunakan sapu tangan untuk apa? Untuk kita lap meja kan, untuk sanitize meja, okey? Dan sebab dia boleh menyerap air. Kalau tak ada sapu tangan pun kita masih boleh guna apa? Ya, guna tisu kan. Kalau tak ada kat rumah, tak ada sapu tangan, tisu mesti ada untuk mengelap meja dan sebagainya. Okey? Sebab dia objek yang boleh menyerap air. Baik, seterusnya kita tengok apa pula kepentingan objek yang tidak menyerap air ni. Ada juga pentingnya, ada juga gunanya kalau objek yang tidak menyerap air. Kalau semua objek menyerap air, susah juga kita. Jadi ada juga objek yang tidak menyerap air yang penting untuk kita. Yang memang cikgu rasa memang sangat penting lah kalau kamu tengok contoh ni. Okey, kita tengok contohnya. Baik, ini apa dia? Ya, ini baldi. Baldi ni biasanya diperbuat daripada plastik ataupun tin ya, tin aluminium ataupun tin besi. Dan plastik dengan aluminium memang tidak menyerap air. Macam kita guna contoh sudu plastik. Itu kan, sudu plastik ke sudu besi ke, dia tidak menyerap air. Jadi bila tidak menyerap air, dia tetap ada kepentingan dia. Apa kepentingan untuk baldi ni? Bila dia tak dapat menyerap air, maksudnya baldi ni boleh kita gunakan untuk menadah air. Kalau kena musim-musim air tak ada ke, ataupun kita nak mencuci lantai ke, nak mencuci kereta ke, kita boleh tadah air, letakkan dalam baldi. Jadi bila baldi yang dibuat pada plastik ataupun tin, aluminium dan sebagainya, dia tak dapat menyerap air lah. Air tu tak akan terkeluar lah, kecuali kamu letak terlalu penuh. Okey, mungkin melimpah lah sikit, tapi dia tak akan terkeluar. Kecuali satu lagi kalau bocor. Faham? Okey, baik. Seterusnya, yang ini apa ni? Ini adalah payung. Biasanya payung juga sama ya, dibuat daripada plastik. Ada juga yang dibuat daripada besi, ada ke tak ada kan? Dia macam ada kain yang kita panggil apa, cikgu lupa lah. Tapi dia memang tidak menyerap air lah. Okey, mak dia dibuat daripada material atau bahan yang tidak menyerap air. Jadi kenapa penting? Kenapa payung ni penting? Kenapa bila dia tak menyerap air, kenapa dia penting? Ya, sebab paling mudah payung plastik, ni dia contoh ni payung plastik dapat menghalang kita daripada terkena air hujan. Cuba bayangkan kalau payung tu diperbuat daripada bahan yang boleh menyerap air. Samalah basahnya kan. Tetapi kita boleh gunakan payung yang diperbuat daripada plastik dan dia dapat menghalang kita daripada terkena air hujan. Tapi kalau hujan lebat tu kena juga kan bahagian tepi-tepi. Tapi sekurang-kurangnya membantulah. Kalau kena hujan tu dia membantulah kita daripada kita lenjun. Tak ada payung langsung, betul tak? Jadi sebab dia diperbuat pada plastik, jadi dia dapat menghalang kita ataupun menghalang air hujan lah daripada terkena dengan kita. Okey. Baik, ini pula adalah cermin kereta. Cermin kereta diperbuat daripada apa? Dibuat daripada apa?
Ya, kaca kan. Jadi bila dibuat pada kaca, maksudnya dia tidak menyerap air. Jadi bagusnya dia, pentingnya dia sebagai apa? Tidak menyerap air. Sebab apa kalau dia menyerap air? Kalau kaca ni menyerap air, basahlah kita dalam kereta. Jadi cermin kaca pada kereta tu dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Okey, itulah sebabnya, itulah pentingnya juga objek yang tidak dapat menyerap air. Okey. Maknanya kalau cermin kaca objek yang tidak dapat menyerap air, maknanya kita kenalah air hujan. Tapi bayangkan kalau kaca tu boleh menyerap air. Habis satu kereta, kita basah kan. Okey. Baik, jadi ini adalah contoh ya. Antara contoh objek yang tidak menyerap air. Apa pentingnya, apa baiknya. Okey, kepentingan dan kebaikan dia. Baik, cikgu ada buat rumusan sikit di sini. Kepentingan objek menyerap air. Tisu, kita pun tadi sapu tangan kan untuk mengelak peluh. Tuala mengeringkan badan. Berbola kapas yang bulat tu kan, biasa nak menyerap cecair ubat ya. Biasa berkaitan dengan ubat lah. Kemudian mop mengelap lantai. Kain lap untuk mengeringkan pinggan mangkuk. Okey, semuanya ini adalah tisu, tuala, berbola kapas, mop dan kain lap, objek yang menyerap air. Baik, kemudian kepentingan objek yang tidak menyerap air. Payung plastik melindungi diri ketika hujan. Kasut getah elak kaki basah. Kasut getah ya, cikgu tak ada bagi dalam contoh. Kasut, kalau kamu perasan kasut yang warna kuning yang ada warna hitam tu juga kan, untuk mengelakkan kaki basah. Kemudian tong besi ataupun plastik pun boleh untuk menadah dan simpan air hujan ataupun air. Cermin kaca mengelakkan terkena air hujan. Dan getah paip mengalirkan air paip. Yang ni cikgu tak masuk dalam contoh, tapi tu bolehlah sekali ya. Getah paip tu mak dia akan daripada pili tu. Kalau dah menyerap air, tak adalah air tu dapat mengalir kan. Okey. Baik, cikgu harap kamu faham ya. Cikgu minta maaf ya, cikgu tak sihat sangat hari ni. Walaupun kamu boleh buka buku teks ya, di muka surat 76, kepentingan objek menyerap dan objek tidak menyerap air. Ada kamu boleh baca kat situ, nyatakan kepentingan objek menyerap air. Macam tu contoh baby tu lap lepas mandi. Kemudian mak dia mop lantai. Semua tu adalah contoh yang kita dah buat tadi. Baik, sambung di muka surat 77 pun ada juga. Dia lap peluh, mak dia lap cawan, pinggan dan sebagainya ya. Itu adalah kepentingan objek yang dapat menyerap air. Jadi tak adalah basah dekat pinggan, cawan dan sebagainya. Okey, dan peluh kita pun tak adalah menitik-nitik. Boleh kita lap guna tisu atau sapu tangan. Baik, muka surat 78 pun ada. Itu contoh macam dalam gambar tu, payung, tong, digunakan untuk menadah air hujan. Kemudian cermin kereta. Boleh baca dekat situ ya untuk kamu lebih faham tentang kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air. Cermin kaca, kereta dapat mengelakkan air hujan, payung. Semua kita dah tengok tadi. Okey, baik. Cikgu harap kamu boleh faham ya tajuk hari ini, dan cikgu minta maaf cikgu agak tidak sihat hari ini. Jadi penerangan cikgu agak tersangkut-sangkut. Baik, cikgu ada bagi link juga ya untuk kamu jawab. Okey, seperti biasa kamu jawab je dalam link untuk latihan seminggu ni. Link tu cikgu akan bagilah sekali. Kemudian cikgu akan tunggulah dekat Telegram. Kalau ada apa-apa boleh tanya cikgu. Okey. Baik, cikgu harap kamu dapat buat latihan, dan cikgu tak apa. Bagi cikgu kalau kamu tak dapat buat hari ni pun, esok atau lusa kamu boleh buat. Tak ada masalah. Okey, cikgu faham ya. Mungkin ada antara kamu yang ada kekangan, telefon tak cukup ke, ataupun mak ayah kerja, malam pun dapat tengok YouTube cikgu. Okey, tapi tak ada masalah, tak apa. Cikgu terima. Kalau kamu hantar kerja esok, lusa pun tak apa. Tapi janganlah sampai 2-3 minggu ya. Setakat seminggu lebih tu bolehlah. Okey, sebab apa ini latihan untuk kamu juga. Tapi tak apa, cikgu tak paksa untuk terima hari ini.
Baik, cikgu rasa setakat ini sahaja. Sampai kita jumpa lagi. Jaga diri kamu ya. Jaga diri baik-baik. Kalau boleh jangan keluarlah, duduk je kat rumah. Okey, banyak lagi benda kita boleh buat di rumah. Baik, okey. Jadi sampai kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah kalau tak ada apa hal, kita akan belajar tajuk baru juga ya. Banyak tajuk baru ni. Okey, tak apa. Sampai jumpa lagi. Jaga diri kamu ya. Okey, bye. Assalamualaikum.